Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat lagi bersama-sama. Kita insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidang fiqh. Jadi nota ini hendaklah disalin dalam bidang fiqh. Jadi tajuk kita yang pertama ialah tajuk haji dan umrah. Jika tampak ni kita akan belajar tajuk haji dan umrah. Benda hak kita tak ada buat ni, tapi kena dengar balik dan insya-Allah dapatlah sedikit banyak bayangan nak buat haji dan umrah. Jadi untuk pertama kali ni kita nak fokus kepada apakah maksud haji, apakah hukum mengerjakan haji, apakah dalil haji dan umrah ini, dan siapakah yang disyaratkan yang layak pergi haji, syarat-syarat wajib haji, dan akhirnya kita akan tengok apakah maksud berkemampuan. Jadi diharap semua pelajar dapat bagi perhatian, fahamkan molek, dan insya-Allah lepas ni kalau sepatutnya nota ni ditulis dalam buku log bahagian fiqh, tajuk yang pertama haji dan umrah. Kalau tak ada, postkan video ini, tulis, kemudian sambung. Okey, kita mulakan. Okey, insya-Allah kita mulakan. Okey. Yang pertama kita tengok dulu pengertian haji dan umrah. Pengertian haji dan umrah. Apakah maksud haji dan apakah maksud umrah? Okey, yang pertama kita tengok haji. Haji kita biasa dengar haji ni. Kita biasa dengar. Tapi apakah maksud sebenar haji? Okey. Haji, maksud haji di segi bahasanya, maknanya kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, cari dalam kamus kita tarik haji, kemudian terjemah ke bahasa Melayu, maksudnya tujuan dan maksud. Itu haji, tujuan dan maksud. Tapi kalau kita baca tu kita tak akan faham lah. Hak kita nak ialah haji menurut istilah. Apakah haji dari segi istilah? Kalau sebut haji dalam agama ni apa dia? Okey. Haji menurut istilah ialah mengunjungi Baitullahil Haram. Mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi kita buat haji ni kita kena pergi ke Baitullahil Haram, mengunjungi. Tak boleh kita buat haji di rumah. Ibadat lain boleh kita buat di rumah, tapi haji ni kena pergi Mekah, pergi ke Kaabah, di Baitul Haram. Di sanalah kita boleh buat haji. Okey. Bila? Pada bulan-bulan tertentu. Ada bulan-bulan haji, bulan-bulan yang kita boleh buat haji. Tidak sepanjang masa kita buat haji. Misalnya sekarang kita tak boleh buat haji, bukan bulan haji. Bulan haji ini ialah bermula pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan Zulhijjah, daripada 1 hari bulan hingga 13 hari bulan Zulhijjah. Jadi bermula 1 Syawal hingga 13 Zulhijjah. Itu maksudnya tempoh orang buat haji. Okey. Kita mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan itu untuk apa? Untuk melakukan ibadat, untuk mengerjakan ibadat tertentu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat itu bukan kita pergi melancong duduk saja-saja kita buat ibadat. Ada caranya kita buat haji ni. Dan ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan belajar secara detail selepas daripada inilah. Hari ini cuba fahamkan maksudnya dulu. Okey, itu haji. Kemudian kita akan tengok pula apakah erti umrah. Ada dua, haji dan umrah. Haji dan umrah. Biasanya umrah ni senang kita nak pergi kerana dia tidak tertakluk kepada kota ataupun haji. Umrah. Umrah dari segi bahasa, umrah ini ialah bermaksud ziarah. Kita berziarah. Ziarah maknanya kita melawat ke satu tempat. Itu maknanya umrah. Okey.
Kita nak kalau disebut umrah dari segi agamanya, dari segi istilahnya, umrah ni maknanya ialah kita mengunjungi Baitullahil Haram. Juga sama macam haji, mengunjungi Baitullahil Haram. Tak boleh buat umrah di rumah. Bila masa. Berbeza dengan haji kita buat pada bulan-bulan haji sahaja, tapi umrah bila-bila masa sahaja kita boleh buat. Kenapa kita pergi mengunjungi Baitullahil Haram? Untuk mengerjakan ibadat tertentu. Ada ibadat di sana. Ibadat tertentu yang tergolong dalam amalan-amalan umrah, dan insya-Allah kita akan belajar menurut syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat umrah. Jadi dua benda di sini kita belajar, haji dan umrah, kerana dua-duanya melibatkan kita berkunjung ke Baitullahil Haram. Cuma dua-dua ni ada sikit perbezaan lah. Ada persamaannya. Kita tengok apa ni dah. Ada dua perkataan. Yang pertama haji dan yang kedua umrah. Kita nak kenal benda-benda ni, apakah yang samanya dan apakah yang bezanya. Kita tengok. Ini yang samanya antara haji dan umrah. Yang pertama, sama haji dan umrah ini ialah dia merupakan ibadat. Dua-duanya adalah ibadat. Boleh pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya Nabi suruh. Dua-duanya ada dalam ayat Quran dan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi ibadat. Yang kedua, apakah samanya antara haji dan umrah ini? Dua-duanya kita kena buat di Mekah, iaitu di Baitullahil Haram. Di Baitullahil Haram, dua-duanya sama saja, tak boleh dibuat di tempat lain. Kemudian kita tengok pula tentang perbezaan. Merah ni perbezaan. Apakah beza antara haji dan umrah? Ada beberapa perbezaan. Yang pertama, beza daripada segi masa. Haji kita kena buat pada masa dia, masa tertentu, maknanya pada bulan-bulan haji. Tapi umrah kita boleh buat pada bila-bila masa. Tidak ada masa yang ditetapkan, bila-bila masa. Yang kedua, kita tengok kepada amalan dia, rukun dia. Haji dia ada 6 rukun, dan insya-Allah kita akan detailkan selepas daripada ini apakah 6 rukun ni. Tapi umrah ada 5 sahaja rukun. Rukun ni maknanya perkara yang wajib dibuat, kalau tak buat tidak sah. Ada 6 perkara wajib dibuat ketika melakukan amalan haji, kalau tak buat tidak sah. Tapi umrah kita kena buat 5 perkara sahaja. Dia dari segi rukun. Kemudian yang ketiga, beza daripada segi perkara hak wajib, perkara wajib dibuat. Haji ada 6 perkara hak wajib dibuat. Perkara wajib ni maknanya perkara yang dibuat, wajib kita buat. Kalau tidak buat haji sah, tapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Berbeza dengan rukun tadi. Rukun ni kalau tak buat tak sah terus. Haji ni perkara wajib haji ni maknanya wajib buat, tapi kalau tak buat haji sah, tapi kena bayar dam. Ada 6 perkara yang tergolong, dan insya-Allah kita akan belajar selepas daripada ini. Tapi umrah hanya 2 perkara hak wajib kita buat. Kalau tak buat kita kena bayar dam. Juga kita akan belajar selepas daripada ini. Harap semua pelajar faham apakah persamaan antara haji dan umrah. Kemudian kita tengok dari segi hukum. Hukum mengerjakan haji dan umrah. Apakah hukum mengerjakan haji dan umrah? Tengok gambar rajah ini. Hukum mengerjakan haji dan umrah adalah wajib. Yang pertama, hukumnya wajib, maknanya mesti buat. Mesti buat wajib. Kalau tak buat berdosa. Siapa yang wajib pergi haji? Wajib bagi yang mukallaf dan mampu. Bagi orang Islam yang mukallaf dan mampu. Yang mukallaf maknanya yang sudah akil balik serta mampu pula. Kita akan detailkan dari segi mampu ini selepas daripada ini. Orang yang akil balik dan mampu wajib pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Dan wajib ini juga untuk kali pertama. Kali pertama wajib pergi. Setiap orang kena pergi sekali seumur hidup. Dan juga hukum wajib ini untuk orang yang bernazar. Kalau orang itu bernazar nak buat haji,
ataupun bernazar nak buat umrah, maka hukumnya jadi wajib. Wajib dia buat. Kalau tak buat, berdosa, benda wajib. Yang kedua, hukumnya sunat. Ada juga sunat mengerjakan haji ataupun umrah. Sunat ini ialah kita mengerjakan kali kedua ataupun kali ketiga, keempat dan seterusnya. Itu sunat. Maknanya kalau kita melakukan haji yang wajib ataupun umrah yang wajib, selepas itu untuk kali kedua, untuk kali ketiga, maka hukumnya adalah sunat sahaja. Jadi harap semua pelajar faham ni dah. Wajib untuk kali pertama bagi orang mukallaf dan mampu, serta wajib juga untuk orang bernazar. Tapi hukumnya menjadi sunat jika dibuat kali kedua dah ataupun kali seterusnya. Itu di segi hukum. Yang ketiga, kita tengok kepada dalil. Dalil. Setiap benda tu kena ada dalil kita nak buat ni. Dalil daripada ayat Quran, dalil naqli, maknanya dalil daripada ayat Quran ataupun hadis. Apakah ayat yang menunjukkan bahawasanya haji ni wajib, umrah ni wajib? Yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Ini perintah Allah. Sempurnakanlah maknanya perintah Allah, maka jadi wajib ke atas kita buat haji dan umrah. Ayat yang kedua daripada surah Ali Imran ni, saya ingat Ustaz tak tulis sini. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji. Ini Allah mewajibkan dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, bagi yang mampu. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkar kewajiban ibadat haji itu, maknanya tak segi kufur, ingkar kata wajib ni tak wajib, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maknanya Allah tidak berhajat pun kamu nak pergi kau tak segilah daripada sekalian makhluk. Allah kaya. Terpulang kepada kita. Benda ni adalah wajib. Ini dalil yang kedua tentang kewajipan ibadat haji. Kemudian ada kita sebut satu hadis Nabi SAW. Hadis ini panjang. Hadis ini menjadi asas kepada rukun Islam. Dalam buku ada tag penuh. Dalam slide ini Ustaz hanya sebut hak haji je. Nabi sebut Islam itu ada 5. Islam itu ada 5. Hujungnya ialah Nabi sebut wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi sebut wa tuhijjul bait man istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Ini menjadi dalil. Nabi pun menyebut tentang haji. Maknanya ayat Quran ada sebut tentang wajib haji, wajib melakukan umrah, dan hadis pun ada sebut. Maka hukumnya menjadi wajib pertama kali untuk setiap orang. Setiap orang sekali seumur hidup. Sebelum kita teruskan, kita tengok spektrum ilmu sekejap. Bilakah ibadat haji ini mula disyariatkan dalam Islam? Ini pengetahuan sahaja. Ibadat haji mula disyariatkan dalam Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Pada tahun ke-5 Hijrah, maka wajiblah haji. Maknanya awal-awalnya ketika Nabi berada di Mekah, haji ini tak wajib.
Kerana Kaabah pun pada masa itu dikuasai oleh golongan musyrikin. Okey. Dan awal-awal Nabi berada di Madinah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun empat tak wajib juga haji kerana orang Islam tak boleh masuk, tak boleh pergi ke Madinah kerana dikuasai oleh kaum musyrikin. Tapi apabila dirasakan satu hari nanti Mekah itu akan dikuasai oleh orang-orang Islam, maka Allah mewajibkan ibadat haji ini bermula tahun ke-5 Hijrah. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarat. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji ni maknanya siapakah yang wajib mengerjakan haji? Siapakah? Syarat apakah yang perlu ada kepada seseorang itu yang apabila cukup syarat ini wajiblah dia pergi mengerjakan haji. Kalau dia tak pergi, dia berdosa. Syaratnya ada 5. Syarat wajib haji ada 5 perkara. Okey. Yang pertama Islam. Okey. Syarat wajib haji Islam. Maknanya sekiranya dia tu orang Islam, maka cukup syarat yang pertama dia mengerjakan haji. Tak wajib orang kafir pergi haji. Bahkan kita kena halang orang kafir kalau dia nak pergi haji pun tak boleh. Orang Islam wajib pergi haji. Yang syarat yang kedua baligh. Baligh maknanya sudah sampai umur, baligh, matang sudah. Yang lelaki sudah bermimpi, yang perempuan sudah datang bulan. Nah, itu tanda balik. Kalau dia Islam dan kalau dia sudah balik, maka cukup syarat yang kedua, balik. Okey, kemudian yang ketiga berakal. Berakal maknanya sempurna akal, dia boleh mikir dengan kepalanya. Bukan orang gila. Orang gila, orang yang tak sempurna akal, tidak wajib mengerjakan haji. Sebab dia gila. Kalau kita suruh orang gila pergi mengerjakan haji, maka kita lebih gila daripada orang gila lah. Jadi kalau kita berakal, cukup syarat yang ketiga. Jadi Islam, balik, berakal, 3 syarat. Tambah lagi syarat yang keempat. Syarat yang keempat ialah berkemampuan. Berkemampuan mengerjakan haji. Dan kita akan detail lepas ni apa maksud berkemampuan, apakah ciri-ciri orang yang berkemampuan, yang mampu mengerjakan haji. Lepas ini kita terus kepada syarat yang kelima. Syarat yang kelima ialah merdeka. Maknanya orang yang bebas, bukan jadi hamba. Okey. Kalau status orang itu hamba, maka dia tidak diwajibkan mengerjakan haji. Sekarang tidak ada hamba. Sekarang semua orang Islam sudah merdeka, tidak ada lagi perhambaan. Kalau dulu memang ada. Maknanya syarat yang kelima tu semua orang kita ni merdeka belaka, wajiblah kita mengerjakan haji. Jadi kalau 5 syarat ini sudah ada dalam diri kita, kita jadi orang Islam, kita sudah balik, kita ni orang berakal dan kita sudah mampu, dan kita ni orang merdeka, maka wajiblah kita mengerjakan haji. Kalau kita sengaja tidak pergi, maka hukumnya adalah berdosa dan kita tidak laksanakan rukun Islam yang kelima. Seterusnya kita tengok ciri-ciri berkemampuan. Salah satu daripada syarat tadi ialah berkemampuan. Berkemampuan. Okey, siapakah yang berkemampuan? Bagi lelaki dan perempuan, siapakah lelaki dan perempuan yang mampu mengerjakan haji? Yang pertama, ciri yang pertama ialah dia ni cukup perbelanjaan pergi dan balik untuk mengerjakan haji dan umrah. Maknanya ada duit, perbelanjaan dia nak pergi, okey, nak beli tiket kapal terbang, nak belanja dekat sana, dan juga ada duit pula nak balik, maka cukup perbelanjaan ni, maka dia sudah dikira sebagai orang yang mampu. Artinya kalau orang tu tak cukup perbelanjaan, duit tak ada nak beli tiket, maka tidak wajib ke atas dia. Maka kalau dia tak pergi pun tidak dikira berdosa. Nombor 2, syarat yang kedua, ciri-ciri berkemampuan yang kedua ialah cukup keperluan nafkah
asas bagi orang yang di bawah tanggungannya, maknanya anak-anaknya ataupun isterinya yang ditinggalkan di rumah, anak-anak terutamanya, mestilah ada nafkah. Tak boleh kita gunakan seluruh duit kita untuk beli tiket, untuk belanja haji saja, sedangkan anak yang kita tinggal tak boleh makan. Duduk di rumah tak ada nafkah. Itu kalau jadi lagi macam itu, tidak dikira berkemampuan lagi. Okey, yang ketiga, ciri-ciri yang berkemampuan ialah ada kenderaan pergi dan balik. Kenderaan itu pula selamat. Okey, insya-Allah sekarang ni kenderaan pergi dan balik tidak ada masalah. Kita ada kapal terbang yang selamat. Kalau dulu kapal laut, sekarang kapal terbang dan kapal terbang kita selamat. Tidak pernah kita dengar ada kapal terbang jatuh dan sebagainya. Okey, kalau ada kenderaan, ni syarat ni ada sekarang. Duduk di sana pun macam-macam kenderaan banyaklah, bas banyak di sana. Tidak ada masalah yang ini. Okey, seterusnya ciri kemampuan yang keempat ialah aman perjalanan pergi dan balik. Aman perjalanan, maknanya tidak ada musuh-musuh yang mengganggu tengah jalan. Kapal terbang kita tidak ada yang kena bedil tengah jalan ke. Ini makna aman perjalanan, maka dikira mampulah. Okey. Yang seterusnya di segi kesihatan, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan ini perlu disahkan oleh doktor lah. Ya, doktor menentukan kita ni sihat ataupun tidak. Tak boleh kita pandai-pandai sendiri kita ni kata kita tak sihat pada sebab lahir, tak ada apa-apa pun. Jadi kalau doktor kan kata kita ni memang sihat boleh pergi haji, maka kalau kita tak pergi juga kita berdosa. Okey, itu ciri-ciri berkemampuan lelaki dan perempuan sama saja di sini, cuma yang berbezanya yang bagi perempuan saja, perempuan dia ada tambahan sikit untuk ciri-ciri berkemampuan ni. Okey, yang pertama mendapat keizinan suami atau wakilnya. Jadi bagi orang perempuan nak pergi haji perlu mendapat keizinan suami. Kena minta dululah. Kena minta dengan suami, terutamanya kalau kita nak pergi haji lah. Minta dengan suami. Tapi kalau suami tidak izinkan, maka tidak boleh. Walaupun kita mampu dari segi lain, kalau suami tidak izinkan, suami kata siapa nak jaga dia ke apa ke, maka kita tidak dikira tidak mampulah pergi haji. Dan kalau ada dosa sekalipun suami tanggunglah. Bukan dosa kita sudah, sebab suami tak izinkan. Okey. Yang kedua, bagi seorang perempuan perlulah ditemani oleh suami. Sarah hijau tu situ dah. Perlu ditemani oleh suami. Orang perempuan ni kena ada teman. Teman dia sama ada suami ataupun mahram. Mahram ni maknanya orang lelaki lain yang bukan suami, ayah ke, adik-beradik ke, pak saudara ke, anak saudara ke, yang pergi teman sekali. Atau kumpulan perempuan yang lain yang boleh dipercayai. Ataupun kalau tak boleh yang lelaki teman, dia pergi bersama dengan rombongan perempuan yang lain. Ada ramai lagi. Serombongan perempuan Melaka, ramai-ramai, pergi ramai-ramai. Jadi kalau perempuan ini kalau pergi berseorangan itu tidak dibolehkan. Sebab berbahaya untuk perempuan. Kalau nak pergi, pergilah ramai-ramai. Mendapat izin suami, ditemani oleh suami, itu yang terbaiknya. Ataupun ditemani oleh mahram. Jadi ini dua syarat untuk khusus untuk perempuan. Kalau tidak cukup dua syarat ini, perempuan itu tidak boleh, tidak dikira mampu mengerjakan haji. Kalau dia tak pergi pun tidak dikira berdosa. Seterusnya kita berhenti dulu. Bab haji ini panjang lagi. Kita baru masuk mukadimahnya saja, dan insya-Allah selepas ini kita akan detailkan tentang cara bagaimana kita nak mengerjakan haji dan umrah. Okey, diharap semua pelajar boleh faham. Catat nota-nota yang Ustaz bagi ini dalam buku log bahagian fiqh. Biar lengkap buku itu, menjadi bukti kepada anda bahawa anda belajar, dan buku ini akan dinilai untuk
PBD. PBD. Kalau maknanya kalau tak ada nota, maka markah PBD akan kuranglah. Jadi untuk setakat itu untuk kali ini, terima kasih kerana mendengar. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya boleh WhatsApp ke Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan tanya. Untuk setakat itu, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.